Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Gabriel Romi. Tumpuan utama Gabungan Parti Sarawak GPS akan bertanding di semua 82 kerusi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-13 akan datang. Premier Sarawak merangkap pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau akan memastikan gabungan komponen parti berkenaan terus utuh pada PRN ke-13 yang dijangka dalam tempoh 3 ke 4 tahun lagi. No, macam biasa. The last election, we fill all the 82 candidates. The same year depan. Itu tidak akan ada perundingan dengan kerajaan paduan. Apa? Nak ada dengan kita separate. Okay? Betul. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Konvensyen Khas 2023 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP sempena 60 tahun Sarawak Merdeka di Ibu Pejabat SUPP di Kuching pada Sabtu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga Presiden Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB turut mengingatkan ahli-ahli parti komponen dalam GPS agar tidak mengkhianati sesama sendiri dan sentiasa mempunyai semangat setia kawan. Dalam perkembangan lain, beliau berkata kerajaan Sarawak bakal membentangkan rang undang-undang RUU baharu berkaitan ekonomi baharu dalam persidingan DUN Sarawak pada November depan, namun ia masih dalam perincian. Saya tak dapat jelas saja butiran kerana ia masih dirangkakan oleh pihak Attorney General dan kita akan membentangkan rang undang-undang yang ada hubung kait dengan ekonomi baru, termasuklah penyediaan karbon dan juga hak Sarawak ke atas perniagaan karbon dan juga hak ke atas tanah kita di bawah lengkung. Terdahulu ketika berucap merasmikan konvensyen khas tersebut, Premier Sarawak berkata jalinan kerjasama yang erat di antara SUPP dan PBB menjadi pembangkit kepada pembangunan mampan Sarawak pada masa kini. Jelasnya SUPP yang berpengalaman amat sesuai dalam merealisasikan hasrat kerajaan GPS untuk menjadikan Sarawak negeri maju dan berpendapatan tinggi pada masa akan datang. Dan SUPP mempunyai pengalaman yang boleh mengajar generasi baru. Apakah itu loyalty? Apakah itu perjuangan? What is struggle? And we have to know the future after 60 years. SUPP has been partner to PBB since 1970. When PBB in problem, SUPP is there to help us. When SUPP in problem, PBB is there to help SUPP. That is what we call partnership. Macam bini sama suami. Ujarnya hubungan erat seluruh komponen parti dalam GPS mempunyai satu tujuan iaitu mengangkat martabat Sarawak supaya dihormati oleh orang lain. Sebelum itu, Timbalan Premier Sarawak merangkap Presiden SUPP, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dalam ucapan aluannya menjelaskan kerajaan Sarawak telah dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif serta pembangunan mampan untuk meningkatkan martabat negeri ini serta memberi manfaat kepada masyarakat tempatan secara keseluruhannya. Antara inisiatif tersebut termasuk SP Global, Bank Pembangunan Sarawak DBOS, Petroleum Sarawak Berhad Petros, Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Stato, TV Sarawak TVS dan Sarawak Metro. Laporan seterusnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyifatkan pandangan Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nantalingi untuk Sarawak memperkenalkan mata wang sendiri merupakan isu yang rumit. Menurut beliau, perkara tersebut memerlukan kajian yang mendalam untuk dilaksanakan. Yang itu very complicated issue.
Oh, itu tak tahulah dia pandangan nantar lah, nantar tinggi. You have to study in detail. Kita dah ada Malaysian currency, tak ikut Malaysian currency lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri Majlis Perasmian Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023 peringkat Sarawak di Auditorium Muzium Budaya Borneo Kuching pada Sabtu. Sebelum ini, Datuk Seri Alexander yang juga Setiausaha Agong GPS membayangkan kemungkinan Kerajaan Sarawak akan memperkenalkan mata wang sendiri memandangkan keadaan ekonomi tidak menentu di Malaysia. Katanya pengenalan mata wang Sarawak antara langkah boleh dipertimbangkan sekiranya keadaan ekonomi negara dalam keadaan kurang memberansangkan ini berterusan. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Liasan telah merasmikan Pavilion Sarawak di China International Fair Trade in Service CIFTIS 2023 yang diadakan di Pusat Konvensyen Kebangsaan China pada Sabtu. Mengiringi beliau pada majlis itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamoh serta delegasi-delegasi daripada pelbagai agensi Kerajaan Sarawak. Pavilion Sarawak yang diterajui Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintred, berfungsi menyediakan platform kepada agensi-agensi Sarawak dalam mempromosikan potensi pelaburan dan peluang kerjasama yang tersedia pada masa kini dan dalam masa terdekat. CIFTIS 2023 yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China, MOFCOM, memfokuskan kepada perkhidmatan seperti perkhidmatan perniagaan, komunikasi, pembinaan dan kejuruteraan, pengedaran, pendidikan, alam sekitar, kewangan dan lain-lain. Ia juga memberi peluang kepada peserta untuk membentuk rangkaian baharu dengan bertemu rakan perniagaan di China serta menjalankan rundingan dan membentuk kerjasama dalam perniagaan. Manakala BK Sci-Tech Co Limited dari China mengesahkan pelaburan berjumlah 5.2 bilion dolar Amerika Syarikat atau 24.17 bilion dalam projek bersepadu petrokimia dan penampisan di Sarawak. Perkara itu disahkan sendiri oleh pengerusi BK Dong Chow. Difahamkan BK dengan kerjasama Sinopec Engineering Corporation SEI dan China International Trust and Investment Corporation SciTech akan meneruskan pelaksanaan projek itu dan dijangka memulakannya pada suku pertama tahun 2024. Semasa satu mesyuarat di Beijing, China yang turut dihadiri Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Liasan baru-baru ini, Dong Chow memaklumkan bahawa BK telah menjalankan kajian tanah dan hidrologi di Sarawak untuk cadangan projek bersepadu itu. Dalam mesyuarat sama, Datuk Amar Awang Tengah memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan melakukan yang terbaik untuk memudahkan syarikat berkenaan menjayakan pelaksanaan projek di Sarawak. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada pihak BK atas komitmen mereka untuk melaksanakan projek di Sarawak. Kita beralih ke bahagian Betong di mana sektor pelancongan berpotensi untuk berkembang dengan adanya pelbagai produk pelancongan di kawasan itu. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu, kerajaan negeri sedang memberi tumpuan kepada pelaksanaan pelbagai program di Betong termasuk ekopelancongan, pelancongan sukan dan lain-lain lagi bagi mengembangkan sektor pelancongan di situ. Ujarnya pada bulan Jun lalu mereka telah berjaya mengadakan Sarawak Tourism Federation STF Gawai Open House dan juga Betong Gawai Parade yang mendapat sambutan baik dan sokongan sama ada dari luar dan masyarakat setempat. Manakala kali ini katanya Layar Cycling Carnival LCC akan menjadikan kawasan layar sebagai lokasi pelancongan sukan. Beliau berucap demikian pada Majlis Makan Malam dan Perasmian Layar Cycling Carnival edisi ke-5 2023 pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dayar itu menambah, penganjuran karnival itu juga dapat mengembangkan bakat dalam sukan basikal khususnya dalam kalangan belia Sarawak.
Edisi LCC kali ini berlangsung dari 1 hingga 3 September di sekitar RTC Layar dan Bahagian Betong dengan menyaksikan seramai 272 peserta dari dalam dan luar negara iaitu dari Brunei Darussalam, Indonesia, Afrika Selatan dan China mengambil bahagian. LCC kali ini adalah anjuran bersama Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Betong dan Sebekas Layar dengan kerjasama Persatuan Berbasikal Sarawak dan dianjur sempena sambutan ulang tahun ke-50 Sebekas dan ulang tahun ke-60 kemerdekaan Sarawak. 8 kategori dipertandingkan iaitu junior untuk umur di bawah 17 tahun, Master A iaitu umur 35 tahun hingga 44 tahun, Master B bagi umur 45 tahun dan ke atas, Men Open atau Sarawak Close, Mini Velo, Ladies, Betong Close dan Youth. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Gabriel Romi. Berita lebih lanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.